Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama saya, Cikgu Siti Keti. Baik, hari ini kita akan bincangkan bab 3, Matematik Pengguna Insurans. Okey, baiklah. Standard kandungan kita 3.1, Risiko dan Perlindungan Insurans. Apa yang cikgu harapkan selepas berakhirnya pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurance. Baiklah. Hari ini kita lihat pula co-insurance dalam insurans harta. Co-insurance ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Jadi bagaimana kita nak tahu jumlah insurans yang kita harus beli? Caranya ialah peratusan co-insurance didarabkan dengan nilai boleh insurans harta. Jadi kat situ kita boleh tahulah berapa jumlah insurans yang harus dibeli. Baik, mari kita lihat satu persatu bagaimana untuk mengira bayaran pampasan. Jika nilai yang diinsurансkan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, cara untuk mengira pampasannya ialah jumlah kerugian tolak dengan deductible. Dengan keadaan jumlah kerugian lebih kecil atau sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli. Yang kedua, jika nilai yang diinsurансkan kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Bagaimana untuk kita kira bayaran pampasan? Formulanya ialah jumlah insurans yang telah dibeli dibahagikan dengan jumlah insurans yang harus dibeli didarabkan dengan jumlah kerugian, seterusnya tolak dengan nilai deductible. Baik, yang ketiga, bagaimana jika mengalami kerugian menyeluruh? Bayaran pampasan ialah jumlah insurans yang telah dibeli tolak dengan nilai deductible. Jadi itu cara untuk mengira bayaran pampasan bagi setiap kes. Baiklah, mari kita lihat contoh. Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM350,000. Jadi ini maklumat yang pertama kita gariskan, iaitu nilai boleh insurans. Seterusnya. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsuranskan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM2,000. Jadi sekarang kita nampak peratusan co-insurans ialah 80% dan nilai deductible ialah RM2,000. Baik. Soalan minta kita hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya itu. Jadi soalan A, hitung jumlah insurans. Jadi kalau kita lihat formula jumlah insurans yang harus dibeli, sebentar tadi saya dah terangkan formulanya, iaitu peratusan co-insurans didarabkan dengan nilai boleh insurans harta. Jadi kita boleh hitung jumlah insurans untuk soalan A. Jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratusan co-insurans iaitu 80% didarabkan dengan nilai boleh insurans harta, iaitu nilai boleh insurans harta tadi ialah RM350,000. Jadi bersamaan dengan RM280,000. Jadi sepatutnya Encik Ismail harus beli insurans yang bernilai RM280,000. Baik, seterusnya kita lihat pula soalan B. Soalan B. Rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM25,000. Jadi maklumat pertama, RM25,000 ini adalah jumlah kerugian. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsuranskan rumahnya. Yang pertama, pada jumlah insurans yang harus dibeli.
Okey, soalan minta kita kira bayaran pampasan. Okey. Jika Encik Ismail menginsurenskan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Maksudnya kita lihat formula sebentar tadi. Ada 3 kes ya untuk membayar pampasan. Jadi ini kes yang pertama lah, iaitu apabila nilai yang diinsurenskan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, maka bayaran pampasan ialah bayaran pampasan. Ini untuk satu Roman satu Roman sama dengan jumlah kerugian tolak dengan nilai deductible. Jadi jumlah kerugian tadi ialah RM25,000. Ini jumlah kerugian RM25,000. Kita tolakkan dengan nilai deductible iaitu RM2,000. Jadi bayaran pampasan Encik Ismail ialah RM23,000. Kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua masih lagi sama. Soalan ingin minta kita cari bayaran pampasan, namun dengan keadaan Encik Ismail menginsurenskan rumahnya dengan jumlah RM150,000. Maksudnya insurans yang dia beli hanya bernilai RM150,000. Seterusnya hitung nilai penalti co-insurance. Dia suruh kita hitung penalti co-insurance. Baik, kalau kita lihat, sepatutnya Encik Ismail beli insurans yang berharga RM280,000. Ini jumlah insurans yang harus dibeli. Namun beliau membeli insurans bernilai RM150,000. Bermaksud RM150,000 adalah kecil daripada nilai yang harus dibeli, iaitu RM280,000. Jadi yang untuk soalan ini kita akan guna formula yang kedua. Apabila nilai yang diinsurenskan kurang daripada jumlah insurans harus dibeli, jadi cara mengira pampasannya, cara untuk mengira bayaran pampasan, sama dengan jumlah insurans yang dibeli. Beliau beli jumlah insuransnya RM150,000. Bahagikan dengan jumlah insurans yang harus dibeli, iaitu sepatutnya RM280,000. Didarabkan dengan jumlah kerugian. Jadi jumlah kerugian Cik Ismail tadi RM25,000. Ditolakkan dengan deductible, iaitu deductible beliau ialah RM2,000. Jadi kita kira, kita akan dapat jumlah bayaran pampasannya ialah RM11,392,86. Jadi ini bayaran pampasannya. Namun kita perlu kira nilai penalti co-insurance. Macam mana nak kira nilai penalti co-insurance? Penalti co-insurance sama dengan jumlah kerugian, iaitu jumlah kerugian Cik Ismail tadi RM25,000. RM25,000 ditolakkan dengan jumlah insurans yang dibeli dibahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli didarabkan dengan jumlah kerugian, iaitu kita tolakkan dengan nilai yang dekat sini tadi. Nilai yang dekat sini. Iaitu kita kira guna kalkulator, kita akan dapat RM150,000 bahagi RM280,000 darab dengan RM25,000 ialah RM13,392,86. Maka bayaran penalti co-insurance ialah RM16,607,14. Kenapa beliau kena bayar penalti co-insurance?
kerana jumlah yang ditanggung oleh pemegang polisi atas kerugian separa yang dialami akibat tidak memenuhi peruntukan co-insurance. Okey, ini dikenali sebagai penalti co-insurance. Baiklah, sekarang kita lihat pula soalan C. Okey, rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh. Okey, sekarang dia bagi kes yang ketiga, kerugian menyeluruh. Okey. Jika dia menginsyuranskan rumahnya dengan jumlah RM200,000, okey, hitung bayaran pampasan yang akan diterimanya. Okey, jadi soalan C, kita akan lihat kes yang ketiga lah, formula bagi kes yang ketiga. Apabila berlaku kerugian menyeluruh, okey, untuk menghitung bayaran pampasan, okey, bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli. Beliau telah beli RM200,000 insuransnya. Okey, RM200,000 ditolakkan dengan deductible. Deductible adalah RM2,000. Jadi, berapa bayaran pampasan yang beliau dapat? Iaitu RM1,198,000. Okey, baik. Cikgu harap murid-murid semua boleh faham contoh serta penyelesaian yang cikgu jelaskan sebentar tadi.